Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Muhammad Yusof bin Tengku Muhammad, mengambil jurusan Project Facilities Management. Untuk subjek kali ini EBIM 4103 semester September 2020 daripada Pusat Pembelajaran Terengganu. Sekarang saya ingin membincangkan tentang pemeliharaan sistem fasad di Malaysia. Mari kita ikuti seterusnya. Slide kedua saya, pengenalan sistem fasad di Malaysia. Pengenalan perkataan asal fasad atau fasad dalam bahasa Melayu adalah berasal dari Perancis, bermaksud frontage atau face, bahagian depannya secara umum. Bahagian luar bangunan kadang-kadang dengan perlakuan seni bina khas, biasanya bahagian depan tetapi juga boleh berada di sisi dan di belakang bangunan. Fasad adalah elemen utama bangunan dan mempengaruhi keselesaan, keselamatan dan estetika setiap bangunan. So, apa masalah fasad sebenarnya? Fasad bangunan adalah elemen penting dari sampul luar bangunan yang tentunya mengalami kesan buruk akibat ejen cuaca. Penyelenggaraan fasad mungkin menjadi sangat mahal kerana banyak masalah. Pengambilan keputusan semasa peringkat reka bentuk bangunan sangat penting untuk meminimumkan keperluan penyelenggaraan pada masa yang akan datang. Kekurangan pemeliharaan fasad telah menyebabkan kesan keuangan yang besar terhadap keseluruhan kos penyelenggaraan bangunan. So, ini adalah antara punca-punca kerosakan sesebuah bangunan. Keadaan cuaca seperti hujan, angin, cahaya matahari dan juga pencemaran. Hujan. Lelehan air hujan yang berterusan akan menyebabkan permukaan cepat luntur dan mempunyai garisan yang mencacatkan bangunan tersebut. Yang kedua, angin. Ditambah pula adanya angin yang akan membawa air masuk ke kawasan yang boleh mengakibatkan kerosakan pada bahagian yang terkena air. Yang ketiga, cahaya matahari. Bahagian yang terdedah pada cahaya matahari juga akan cepat menggelopas serta memberi kesan pada tersebut. Pencemaran seperti debu ataupun asap kenderaan juga boleh memberi impak kepada sesebuah bangunan. Malah gegaran oleh kenderaan yang lalu lalang juga boleh menyebabkan bangunan cepat retak. Sistem fasad di Malaysia. Jenis fasad mengikut bahan binaan. Terdapat 5 faktor iaitu ataupun jenis-jenis fasad. Yang pertama, bata yang terdedah. Yang kedua, konkrit. Yang ketiga, plaster ataupun cat dan juga cat. Yang keempat, jubin ataupun lebih dikenali sebagai tile. Dan yang kelima, fasad tirai dinding ataupun tirai di sebahagian luar. So, apa itu bata yang terdedah? Ia boleh mengakibatkan keadaan batu bata cepat merekah maupun berkulat. Ditambah pula terdedah kepada keadaan cuaca hujan, angin dan sebagainya yang saya ceritakan sebelum ini. Konkrit yang menggunakan bahan-bahan yang kurang berkualiti akan menyebabkan kerosakan yang ketara, ataupun yang membuat campuran bahan yang tidak mengikut sukatan yang betul yang akan menyebabkan bangunan cepat rosak. Plaster dan juga cat. Permukaan terdedah pada cahaya matahari akan cepat pudar dan menggelopas serta berkulat. Jubin pula, apabila pemasangan tidak mengikut spesifikasi yang betul, ia menyebabkan jubin cepat pecah dan juga terkopik daripada permukaan. Manakala fasad dinding, tirai dinding pula adalah pemasangan pelapisan
pada dinding yang memanjangkan jangka hayat bangunan tersebut. Pendekatan penyelenggaraan fasad untuk mengoptimumkan kekemasan bangunan. Seperti gambar yang sebelah yang saya kongsikan di situ, bangunan KLCC yang tegak berdiri dan cantik. Penyelenggaraan bangunan, keupayaan untuk terus menjaga bangunan sepanjang kitaran hidup bangunan. Kalau kita lihat bangunan di Kuala Lumpur ni dah agak lama tapi masih lagi dalam keadaan baik kerana penyelenggaraan yang baik. Seterusnya, tingkatkan prestasi bangunan sepanjang jangka hayat bangunan dengan risiko minimum dan kos kitaran hidup. Dan seterusnya, kebarangkalian item akan dipulihkan untuk atau disimpan dalam jangka masa tertentu dalam keadaan tertentu. British Standard 3811.1993. Mencapai prestasi optimum bangunan melalui jangka hayat bangunan dengan kos kitaran hidup minimum. Mengoptimumkan kebolehlanjutan pendekatan penyelenggaraan fasad. Kemudahan penyelenggaraan, akses dan teknologi baru. Seperti yang kita tengok bangunan pintar mesra alam di Putrajaya ni. Reka bentuk mesra penyelenggaraan meningkatkan kesedaran dan pengetahuan penyelenggaraan, keperluan dan manual penyelenggaraan yang tepat dan ringkas, menyeragamkan sistem fasad, bahan pemasangan, pengujian dan lain-lain. Kalau boleh di sinopsiskan dekat sini, keseluruhan penyelenggaraan mestilah mempunyai rekod ataupun semua detail ataupun keperincian tentang kerja-kerja yang dilakukan setiap masa untuk rujukan masa akan datang. Di antara faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih bahan fasad yang dapat dikekalkan. Kalau kita tengok bangunan di sebelah kanan ni, bangunan di Kuala Lumpur walaupun dah lama masih elok, dan gambar kecil di sebelah bawah ni adalah kesan kerosakan pada dinding ataupun kerakan pada dinding. Antaranya adalah pemeliharaan fasad adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan kerana pendedahan cuaca yang berterusan. Fasad yang rosak akan merosakkan kecekapan, kualiti, keselamatan dan pengembalian bangunan secara ekonomi. Pertimbangan yang lemah terhadap faktor-faktor ini akan bawa kesan besar kepada penyelenggaraan bangunan di masa hadapan. Penggabungan akses yang betul untuk aktiviti penyelenggaraan semasa peringkat reka bentuk menjadi amalan untuk semua pembinaan bangunan. Tengok contoh lagi satu, bangunan tua yang masih tersegar indah di Kuala Lumpur. Sistem fasad yang saya katakan tadi, iaitu 5 faktor utama yang perlu diberi perhatian ataupun faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemeliharaan fasad. Yang pertamanya, pendedahan elemen alam sekitar yang perlu diberi perhatian. Bahan binaan, mesti memilih bahan-bahan yang berkualiti dan juga mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan sama ada oleh jurutera ataupun pihak bertanggungjawab. Dari segi reka bentuk pula, ianya hendaklah mempunyai reka bentuk yang mesra alam dan juga mesra pengguna bagi mengelakkan kos pembaziran ataupun kos berlipat kali ganda setelah bangunan tersebut siap. Dari segi penyelenggaraan pula, hendaklah mempunyai jadual yang tetap dan proses penyelenggaraan yang betul, dan mempunyai rekod yang sentiasa disimpan yang boleh diselidiki ataupun dirujuk
ketika mengalami sebarang permasalahan. Dan akhir sekali adalah pembinaan. Semasa pembinaan juga memerlukan pemerhatian yang teliti oleh pihak jurutera dan juga pihak kontraktor bagi mengelakkan sebarang penipuan ataupun penyelewengan di peringkat pembinaan, dan ini boleh mengakibatkan kerugian besar kepada penghuni ataupun pemilik bangunan tersebut apabila ia sudah siap nanti. Dan akhir sekali ataupun slide terakhir saya merumuskan ataupun pada pandangan saya, kesemua aspek atau faktor ini perlu diberikan perhatian serius bagi melaksanakan mana-mana projek baru, kerana ianya amat penting bagi memastikan kesemua masalah penyelenggaraan selepas projek itu siap akan dapat mengurangkan kos yang amat ketara. Perkara ini akan menguntungkan para pembeli ataupun penghuni. Dan itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.